Alright. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita teruskan lagi kelas dengan menyelesaikan soalan nombor 4 bagi subtopik multiple selection. Jadi sebelum kita selesaikan, kita identify dulu apa outputnya, apa inputnya dan apa proses, iaitu apakah dia punya condition. So dalam soalan ni kita cari dulu apa yang kita nak kena keluarkan. Oh, saya nampak kat sini accept. Bila kita nampak accept, maksudnya ini adalah input. Apa input dia? Kita nampak ada code and quantity. So ada dua input, code dan juga quantity. Dan dia juga bagi clue, baiknya soalan ni. Dia bagi clue lagi untuk output. Dan outputnya adalah amount to be paid. Dan jangan guna variable yang panjang, kita ambil sahaja amount. Okay, guna variable yang simple, sesimpel mungkin amount. Jadi ini adalah kita punya output. Okay, prosesnya, input dah ada, output dah ada, prosesnya mana? Inilah dia punya proses. Okay, ada 3 kod ni. Jadi kita boleh letak kod yang pertama adalah if, kod yang kedua adalah else if dan yang terakhir adalah else. Okay. Jadi bila dah ada ketiga-tiga ni, ada input, ada output, ada proses, maka bolehlah kita menulis problem analysis dan juga pseudocode. Okay. Oh boy, ya Allah terkejut mak nak. Ya Allah. Ni yang sayang ni. Thank you. Belum cakap apa-apa lagi. Dah ada. Okay. Cuma saya nak betulkan sedikit je lagi nanti. Tak apa, tulis dulu. Quantity input, code dan quantity. Okay, bagus. Output dia amount. Saya buat huruf kecil. Kadang-kadang benda tu yang buat kita tersilap. Okay. Determine whether code quantity. Oh, itu tidak. Ada sedikit je kena betulkan. Macam mana nak betulkan tu? Siapa nak betulkan? Sedikit je lagi. Determine whether code apa. Kita ada 3 code kan? Whether code, kita tambah boleh letak is equal to A or B or C. Okay. Lepas tu kita nak then calculate amount. Okay. Ini satu cara penulisan proses. And calculate amount. Okay. Cara penulisan proses yang kedua. Ada 2 cara. Itu cara yang pertama. Tapi kalau macam condition tu terlalu banyak, kita boleh buat cara lain. Siapa nak tulis buat cara lain? Tadi kawan awak tu nak buat cara yang kedua sebenarnya. Tapi sedikit je penulisan tu ada silap sikit. Okay, determine. Yes, betul. Saya letak kat bawah lah. Macam tu. Determine price, kita pakai amount lah sayang sebab kat sini amount kan, kita bagi tally. Yes, betul, determine amount. Based on, betul. Based on apa input dia. Base code, no, bukan base code, based on code. Based on code. Yes, itu baru tepat sekali. So ada 2 penulisan prosesnya untuk problem analysis. Ini yang agak complicated, kita buat menggunakan condition. Tetapi yang ini kita buat determine output based on inputnya. Okay? Dua-dua boleh. Okay, sekarang teruskan untuk penulisan pseudocode. Kita dah ada input. So lepas input ni dah selesai. Input dah selesai. Kita pergi kepada proses. Proses lepas ni. Ikut je flow dia. Input, proses, output. So apa proses dia? Proses dia yang mana? Proses dia yang ini. Yang ada multiple selection ni. Ini proses. Proses di sini. Okay, ada if. If apa? Adakah kod apa? Kita kena tulis ni. Kod dia dulu. So cara penulisan dia adalah kod equal A. Macam tu. Okay, adakah kod equal A?
Lepas tu B pula adakah kod equal B? Itu cara penulisan dia punya condition. Okey, bagus. So kalau kod equal A, apa yang akan berlaku? Dia punya price adalah RM32.10. Jadi amount, yes betul amount. Saya tukar buat huruf kecil amount. Okay, berapa amount dia? Mestilah harga darab dengan kuantiti. Okay, soalan nombor 4 ni senang 4 dengan 8 tu, 8 susah sikit dan nombor 7 tadi lebih susah. Ya betul. Amount darab dengan, kena ada darab sayang sebab kita input kuantiti kan. Kuantiti ni. Function code di sini. Function kuantiti, ya kena darab dengan apa? Darab dengan apa tu? Contohlah A tu pensel. Saya beli pensel. A tu t-shirt. Katakan t-shirt ya. Ya betul. Kuantiti. Katakan A itu adalah t-shirt. So saya beli 4 t-shirt. Jadi berapa saya kena bayar? Mestilah RM32.10 darab dengan 4 helai kan. Jadi betul kuantiti sayang. Betul. Darab dengan kuantiti. Kuantiti boleh tak boleh terringkaskan? Okey, nak ringkaskan tulis apa sayang? Kuantiti madam. Kuantiti madam tak boleh ringkaskan. Kod A tu jadi A. Oh tak boleh sayang sebab penulisan condition. Sorry. Dia saya tak, awak nak ringkas. Maksudnya if A saja ya. If A saja. Okey, dia macam ni. Bila kita sebut condition. Okey, baik. Bila sebut condition ya, ingat yang saya ajar condition tu apa tips dia? My eyes tu. Yang ada mata dan juga ada hidung tu. Ingat my eyes. 2 mata, 1 hidung. Mesti kena ikut benda tu. Okey, dan apa mata tu? Ini adalah kita punya input. Lepas tu diikuti oleh kita punya operator dan diikuti oleh kita punya value. Okey, so dekat sini apa input? Input ini adalah input apa yang nak di-compare ataupun nak di-check. Okey, jadi input yang kita nak check itu adalah kita nak check code tu. Code tu apa? That's why kita kena tulis code. Lepas tu apa operator dia? Sama dengan, sebab dia bukan kecil, bukan besar, dia sama dengan apa value yang kita nak compare. Kita nak check apa? Value dia adalah A. Mesti kena ikut formula ni. Ini adalah formula untuk condition. Boleh tak? Clear tak? Mesti kena ikut. Tak boleh tak ikut. Okay, Alhamdulillah. Thank you. Dah faham dah. Okay, very good. Alhamdulillah, syukur. Okay, dia itu reason dia. Ingat benda ni, tips ni. Okay, teruskan sayang. Untuk yang kedua. Okay, ini if yang pertama. Bagus. Amount betul. Okey, tak kisah 32 sekupang darab kuantiti. Kuantiti darab pun tak ada masalah. Boleh. Kita terus pergi kepada yang kedua sayang. B. Else if. B pula. Okey, teruskan. Yes, betul. Saya akan tukarkan setting dia ya. Dan indentation kena jaga. If, else if ni sebaris. Okey. Code equal B. Kemudian masih lagi formula yang sama amount. Cuma nilai harga dia yang berbeza. Okay, nak letak amount boleh, nak letak price boleh. Yang penting kena konsisten. Okay. Yes, bagus. Okay, dan yang terakhir, bila kita ada else ni kita tak perlu letak condition. Okay.
Okay, yang terakhir bagus, else. So ingat else tak perlu ada condition ya. Okay. Yes, bagus display amount. Bagus, pandai sayang. Okay, jadi dah selesai untuk sudokod. Tahniah, terima kasih kepada yang ada dekat sini. Yang cat, like legal, apa ni, pumpkin, elephant. Okay, dah selesai. Jadi kita teruskan dengan flow chart. Okay, silakan Madam bagi masa untuk anda lukis flow chart dan kongsi di sini ataupun saya tolong buat flow chart. Ya, silakan sayang. Silakan. Thank you so much. Boleh masukkan dekat sini ataupun boleh letak dekat Telegram Madam kan copy. Okay, kenapa else tak ada condition? Sebab dia last ke? Okay. Ya, else tak perlu ada condition sebab ada condition sebab tiada F. Okay. Yang ada if sahaja ada condition. Sama ada if ataupun else if. Yang penting dia ada if. Okay, else ni contoh last choice. Last choice. Contohnya lah awak bangun pagi, awak dekat atas meja ada 3, alamak makanan saya sedih pula. Contoh awak ada 3 pasang baju nak datang kelas kan. Lepas tu ada pilihan. Awak pergi dekat baju pertama. Sesuai tak nak pakai baju tu? Contoh nak pergi kelas. Adakah baju ini sesuai untuk pergi ke kelas? Adakah kita bertanya, adakah baju ini sesuai untuk pergi ke kelas? Oh tak sesuai, baju ni sesuai untuk pergi kenduri. Kita bertanya, bila bertanya ada jawapan. True ataupun false. Lepas tu kita pergi dekat baju yang kedua. Adakah baju ini sesuai untuk pergi kelas? Kita tengok, oh baju ni tak sesuai pergi kelas. Ini baju untuk solat. Lepas tu baju yang terakhir, perlu tak kita tanya? Sebab dah tak ada choice. Tak perlu tanya lagi. Ambil je lah baju yang ketiga kan. Kadang-kadang macam tu lah kalau biasa nak keluar saya lah. Biasa saya nak pakai kasut. Kasut ni ke? Sekejap lagi susah nak berjalan. Kasut ni ke? Ni tak cantik sangat. Ambil je lah yang ni. So kita tak perlu tanya lagi. Biasanya begitulah. Tetapi untuk soalan ini, sebenarnya kita boleh stop dengan else if. Okay. Dan setiap soalan dia tak semestinya stop dengan contohnya ada else if, lepas tu last kali else. Kasih Kak. Okay, dan dia tidak semestinya begini. Kemungkinan kita akan jumpa soalan tu if, lepas tu else if, else if. Dia tak stop dengan else pun boleh, tak ada masalah. Seperti soalan ini sebenarnya boleh buat begitu. Okay, apa maksud else? Else ni lain-lain. Bayangkan kalau saya masuk C, dia akan keluar 24/60 kan. Kalau saya masuk Q, dia pergi juga kat sini. Kalau saya masuk Z, dia pergi juga kat sini. Saya masuk apa-apa pun dia tetap pergi dekat sini sebab dia else. Dia open. Kan macam tak tepat. Tapi medium dalam soalan dia nak C. Okay, tapi untuk permulaan ni medium ajak else dulu. Okay, ajak else dulu. Dia tak ada masalah. Bila exam, as long as C tu boleh jalan, dia tak ada masalah. Okay, tetapi bagi pelajar yang dia dah advance, dia nampak keperluan. Medium mana boleh. Kod C saja yang saya nak keluarkan RM24.60. Kalau siapa-siapa buat kod lain, saya nak cakap wrong code. Itu budak yang dah advance. Jadi dekat sini kita tak boleh stop dengan else. Kita akan stop dengan else if. Boleh, tak ada masalah. Dia tak ada else lah. Soalan ni dia tak ada else. Okay, tapi tu nantilah bila kita dah praktis lalu kita boleh buat. Okay, jadi tak semestinya berakhir dengan else. Sebab kalau macam ini kita nak fit, saya nak C juga. Saya tak nak nombor lain mana. Saya tak nak kalau Q pun keluar benda tak nak. Saya nak C. Kan soalan dia cakap C. Okay. Letak else if. Dan soalan ni tak ada else lah jadinya. Tapi di permulaan ni letak S dululah. Okay, letak S dulu. Okay. Perlu tak? Tak perlu. Oh faham, syukur Alhamdulillah. Faham dia tu banyak M tu maksudnya. Faham. Okay, baik. Kita tunggu flowchart sayang. Thank you. Ada soalan tanya je sebab bila tanya kat sini tak malu kan. Sebab tak nampak siapa-siapa. So saya pun tak tahu siapa. Okay, flowchart.
Ini soalan terakhir untuk multiple selection. Lepas ni kita akan masuk repetition. Okay, kita tunggu flowchart Silakan buat dulu. Okay, cuba ya. Kalau dah boleh send dekat sini ataupun boleh send dekat Telegram. Okay, dah muncul dah. Masya Allah. Thank you so much. Okay. Thank you. Saya kecilkan sikit Okay, baik. Dah nampak dah tu. Kita check, read. Betul sayang. Code, yes. Bagus. 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 Yes, perfect. Bagus, betul. Jap. Satu, ada tertinggal satu. Apa dia tertinggal? Jap, saya copy dekat saya marking dululah. Senang sikit. Ada tertinggal sikit. Pocot mak kau. Ya sayang, tertinggal false sahaja. Okay, Sana. Saya copy bagi saya tanda-tanda sikit. Baru saya letak kat situ balik Okay, itu je yang tertinggal. Okay, saya tik sikit lah kan. Boleh nampak comel sikit. Okay, bagus. Ada arrow. Okay, kat sini je tertinggal false. Okay, yang lain bagus, betul. Thank you so much. Okay, pucuk salah screen pula dah. Saya delete yang ni Saya akan paste yang saya dah tanda tadi. Okay sayang, thank you so much. Siapa yang menyumbang untuk flowchart dan juga buat sama-sama sudoku tadi. Okay, dah selesai untuk pucuk mak kau. Okay, dah selesai untuk multiple selection. Ada sebarang soalan? Lepas ni kita nak masuk repetition, saya bagi peluang untuk bertanya soalan dulu untuk multiple selection. Ada banyak lagi soalan boleh cuba. Okay. Ini hanya sebagai sampel saja macam mana nak selesaikan soalan multiple selection. Dekat Meet pun tak ada soalan. Jadi kalau tak ada, saya akan stop recording dulu. Okay.